Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan dengan mukjizat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertamanya, dia bentuk burung daripada tanah liat, lalu burung itu hidup boleh terbang. Yang kedua, dia menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang berpenyakit. Penyakit apa? Ada orang kata sopak, ada orang kata kusta. Which one is right? Okey, dan yang terakhir sekali, dia menghidupkan orang yang telah mati. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang Yahudi ini sebenarnya bukan zaman itu, zaman ini juga. Dan mana dalam tamadun Islam juga, kalau kita baca berkenaan dengan perkembangan perubatan dalam tamadun Islam, orang Yahudi banyak bagi sumbangan. Orang Islam ni dia tak prejudis. Kalau ada orang lain yang bagi sumbangan, kita buat pengakuan. Mereka memberi sumbangan. Dalam bidang perubatan ini orang Yahudi daripada dulu. Dan masa zaman Nabi Isa juga, mereka ni bijak dalam hal-hal perubatan ini. Kalau orang kaki cedera, kan, tapi boleh sembuh, kan. Orang yang mata dia dah kelabu, boleh terang semula. Tetapi yang berlaku kepada Nabi Isa ni, dia melebihi apa yang mampu mereka lakukan. Mereka terangkan mata orang yang asalnya celik, tetapi mata mula kelabu. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Isa ialah mencelikkan orang yang asalnya buta. Orang yang sakit disembuhkan oleh tabib zaman itu. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Isa lebih daripada itu. Dia menghidupkan orang yang mati. Tadi kan yang tadi kita sebut, bila dia bentuk burung, lalu burung boleh terbang hidup, itu lebih hebat. That is beyond bringing the dead back to life. Okay? This is appearing to create life from something which had no life. Lebih hebat, kan? Lebih hebat. Supaya orang yang zaman itu tahu benda ini bukan biasa yang mereka. Ini lebih daripada itu. Ini merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dia. Cuma kita pernah di dalam satu majlis, bila kita cerita bahawa orang Kristian kata he could fashion a bird out of clay and he breathed it life. Dia kata he was God. Tapi dia tak baca dalam Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut semua perkara yang Nabi Isa buat ni, di hujung dia disebut biiznillah, 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 dengan izin Allah. Itu dalam surah Ali Imran. Dalam surah lain disebut biizni, dengan izin. Bukan dengan kekuasaan Isa, tetapi dengan izin Allah, by the will of Allah. Itu berkenaan dengan Nabi Isa yang diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya, kepakaran orang zaman. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran juga, Nabi Saleh ni orang zamannya apa yang hebat? Buat bangunan daripada gunung dan dicipta, dipahat patung-patung binatang daripada gunung yang besar itu. Dan mukjizat Nabi Saleh ialah keluar daripada gunung itu, yang kamu buat dibentuk gunung itu, dibentuk patung binatang. Yang keluar daripada gunung ini, mukjizat Nabi Saleh ialah yang keluar ini binatang yang hidup. Supaya orang tahu this is beyond the ordinary. Beyond the ordinary. Now, dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut semua mukjizat ini dan tercatat benda ni dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang Islam, kita beriman. Sami'na wa ata'na. Tak ada masalah. Kita beriman. Walaupun kita tak pernah tengok. Ya, kita tak pernah tengok, tapi kita beriman kerana kita beriman dengan benarnya Al-Quran Karim. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat hissi dia banyak. Dalam hadis-hadis yang sahih,
beberapa mukjizatnya disenaraikan oleh At-Tabrani. At-Tabrani merupakan salah seorang pakar hadis yang membukukan mukjizat Rasulullah yang sahih sahaja di dalam kitab yang sahih saja. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau tuan-tuan tengok para ulama zaman dahulu, terutama para ulama hadis, mereka tidak menghuraikan. Mereka bukukan, mereka senaraikan. That's it. Habis. Sebab apa tidak dihuraikan? Sebab yang kita sebut tadi ya. Because we have to believe in all these miracles on faith alone. Sebab kita tak tengok. Sebab tu kalau kita nak berdakwah pada orang, kata kita berdakwah pada orang Kristian, kita tak boleh bagi tahu dia. Bukan tak boleh bagi tahu dia, tapi bukan keutamaan kita untuk bagi tahu dia, oh Nabi aku dulu ni air mancar keluar celah-celah jari dia belah bulan. Itu bukan keutamaan kita. Sebab apa? Dia bukan boleh tengok. Sebab tu para ulama hadis, mereka hanya membukukan dalam bentuk menyenaraikan, tidak dihuraikan secara panjang lebar. Sebab benda ini kena percaya on faith alone. Tetapi yang ditonjolkan